Peranan wanita Islam dalam institusi kekeluargaan. Hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, "Maukah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Apabila dia, iaitu lelaki melihat kepadanya, dia iaitu isteri akan menggembirakannya. Apabila kamu memberi arahan kepadanya, wanita itu taat, dan apabila dia, iaitu lelaki, tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya." Peranan wanita Islam dalam institusi kekeluargaan terbahagi kepada dua. Yang pertama, status wanita menurut pandangan Islam. Kedua, peranan wanita Islam dalam institusi kekeluargaan. Status wanita menurut pandangan Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama, hak wanita Islam, dan yang kedua, galakkan tinggal di rumah. Hak wanita Islam terbahagi kepada tiga. Yang pertama, hak beragama dan beribadat. Yang kedua, hak perseorangan sebagai anak perempuan, isteri dan ibu. Dan hak yang ketiga, hak menuntut ilmu. Peranan wanita Islam dalam institusi kekeluargaan terbahagi kepada tiga kategori. Yang pertama, wanita sebagai pengurus rumah tangga. Kedua, kerjasama antara suami isteri. Dan yang ketiga, ciri-ciri wanita dalam rumah tangga. Bahagian pertama, status wanita menurut pandangan Islam terbahagi kepada dua. Pertama, hak wanita Islam. Kedua, galakkan tinggal di rumah. Hak wanita Islam terbahagi kepada tiga. Pertama, hak beragama dan beribadat. Kedua, hak perseorangan sebagai anak perempuan, isteri dan ibu. Ketiga, hak menuntut ilmu. Bagi hak beragama dan beribadat, pertama, Islam mengiktiraf hak beragama dan beribadat wanita sama seperti lelaki. Kedua, wanita juga berhak mendapat ganjaran syurga atau neraka di akhirat kelak. Ketiga, ia setimpal dengan amalan yang diusahakan semasa hidup di dunia. Namun begitu, Islam mengecualikan wanita pada beberapa perkara ibadat tertentu. Bagi hak perseorangan sebagai anak perempuan, isteri dan ibu. Hak sebagai anak perempuan. Pertama, anak perempuan sejak dilahirkan sehingga berkahwin berhak mendapat asuhan, penjagaan, pendidikan dan pembelajaran yang sempurna. Kedua, Islam memberi kebebasan dan menghormati pandangan anak-anak perempuan yang telah baligh, berakal, lagi matang dan berhak menentukan masa depannya sendiri. Hak sebagai isteri. Pertama, sebagai pengurus rumah tangga dan pendidik kepada anak-anak. Kedua, sebagai seorang isteri, wanita berhak mendapat mahar serta nafkah zahir dan batin. Ketiga, isteri tidak perlu mengeluarkan hartanya sendiri untuk nafkah dirinya atau anak-anaknya kecuali dengan kerelaan dan di atas budi bicaranya sendiri. Hak sebagai seorang ibu. Pertama, ibu berhak menerima penghormatan, penghargaan dan ihsan atau kebaikan daripada anak-anak. Kedua, penghormatan ini sebagai menghargai jasa-jasa dan pengorbanan ibu. Bagi hak menuntut ilmu. Pertama, umat Islam diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan ganjaran berlipat ganda kepada orang yang mendidik anak-anak perempuan dengan pendidikan yang sempurna. Galakkan tinggal di rumah. Pertama, suruhan supaya wanita tinggal di rumah tidak bermakna wanita dimestikan sentiasa berkurung di dalam rumah tanpa keluar ke tempat lain. Kedua, tujuan menggalakkan wanita tinggal di rumah bagi menghindarkan mereka daripada fitnah, ejekan dan gangguan-gangguan yang berbahaya kepada jiwa, raga dan harta benda mereka. Bahagian 2. Peranan wanita Islam dalam institusi kekeluargaan terbahagi kepada 3. Pertama, wanita sebagai pengurus rumah tangga.
Pertama, wanita adalah pengurus dan pendidik kepada anak-anak. Kedua, penjagaan keluarga dan anak-anak merupakan tugas utama wanita. Selain itu, ketetapan syarak juga mewajibkan seseorang wanita itu mentaati suami, menjaga hartanya dan kehormatan dirinya sendiri semasa ketiadaan suami. Keempat, seseorang isteri itu tidak boleh meninggalkan rumah sesuka hati tanpa izin dan keredaan suami. Kedua, kerjasama antara suami isteri. Pertama, al-adalah. Kedua, persamaan hak. Dan ketiga, syura. Ketiga, ciri-ciri wanita dalam rumah tangga. Pertama, takwa. Kedua, al-wadud dan al-walud. Dan ketiga, berwibawa.